Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Sahabat-sahabat semua, ya ini adalah soalan yang panas di dalam Dewan Rakyat dan dijawab padu, dijawab mantap oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution. Ya, berkaitan dengan isu kewarganegaraan. Isu ini semakin panas sebenarnya, turut dimainkan oleh pihak pembangkang, ya, oleh walaun-walaun tit, lebay-lebay di luar sana. Ada di antara juga membuat tuduhan kononnya Datuk Seri Saifuddin gagal mengemudi, ya, Kementerian KIDN ini. Namun hari ini sahabat semua, kita boleh nampak ketegasan pelaksanaan dan tindakan pantas, ya, daripada YB Menteri KIDN Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi saya mau kita mendengar soalan ini dan juga jawapan padu daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya mau kita menonton video ini bersama-sama. Pertanyaan bagi jawab lisan. Persilakan pertanyaan pertama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Zurainah binti Musa. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Wakil Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di-Pertua, terima kasih rakan saya Berhormat Senator Datuk Seri Hajah Zurainah Musa di atas soalan yang dikemukakan. Saya mohon izin untuk memberikan latar belakang tentang soalan menyentuh pindaan mengenai warga negara. Ini adalah merupakan reaksi kerajaan terhadap satu kes mahkamah Surani Kempe yang mewakili kumpulan kaum ibu yang pasangan mereka luar negara. Anak itu lahir di luar negara. Mengikut perlembagaan sekarang, anak itu akan ikut warga negara bapa. Surani membawa kes ini di mahkamah atas asas bahawa perkara 8/2 Perlembagaan Persekutuan, lelaki dan wanita itu sama. Jadi Mahkamah Tinggi memenangkan Surani Kempe. Bermaksud anak yang lahir di luar negara, yang bapaknya bukan warga negara, sementara dia jadi warga negara luar, dia juga boleh jadi warga negara Malaysia. Namun ada rayuan terhadap keputusan itu. Di Mahkamah Rayuan, Surani Kempe kalah. Hakim bicara mengatakan bapa adalah bapa, ibu adalah ibu. Jadi kerajaan sedia faham bahawa satu undang-undang itu bukannya statik, ianya dinamik. Jadi memberi reaksi terhadap keadaan itu. Jemaah Menteri telah dikemukakan satu kertas cadangan supaya keputusan dasar dapat dibuat untuk maksud meminda perlembagaan. Dan jawatankuasa kabinet yang saya pengerusikan telah ditubuhkan. Perkara mengenai pindaan warga negara dalam perlembagaan menghendaki sebelum proses selanjutnya dibuat, maka Majlis Raja-Raja hendaklah didapatkan perkenannya. Begitu juga dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Ianya dinyatakan dengan jelas. Jadi proses itu kita lakukan. Majlis Raja-Raja sementara terbuka dengan cadangan ini pada pembentangan pertama, beranggapan bahawa perlu ada kajian yang lebih lanjut. Maksudnya adalah perkara warga negara ini perkara yang besar. Satu anugerah tertinggi negara terhadap seseorang individu. Pada masa yang sama, ketika kita tidak maksud mempersulitkan, jangan sampai mempermudahkan berlebihan sehingga ia menjadi terlalu murah. Jadi nasihat Majlis Raja-Raja adalah harus ada elemen kawalan yang munasabah. Jawatankuasa kemudiannya membuat kajian yang panjang. Untuk satu pindaan dibuat, kita harus melihat undang-undang sedia ada. Negara kita ada 848 akta. Itu yang pertama, proses semakan. Yang kedua, kita juga melihat good practices, amalan baik daripada negara-negara lain, sama ada negara Commonwealth ataupun tidak. Dan kemudian kita kemukakan justifikasi yang kuat. Alhamdulillah proses itu telah kita selesaikan dan kemudiannya kita angkat kepada Majlis Raja-Raja pada hujung Oktober yang lepas dan statusnya sekarang Majlis Raja-Raja telah memberikan perkenan terhadap perkara-perkara prinsip asas tentang pindaan itu. Di mana sekarang? Kedudukannya adalah Jabatan Peguam Negara akan mengemukakan draft
sedang membangunkan draft pindaan itu. Boleh juga saya kongsikan apakah perkara-perkara utama yang menjadi isi kandungan pindaan itu. Pertama, hasrat kita adalah untuk meminda perkara 14.1b, iaitu memasukkan perkataan ibu. Jadi warga negara anak boleh diperolehi jika sekiranya bapa atau ibu, asalnya bapa, kita masuk perkataan ibu, atau kedua-duanya sekali. Jadi ini akan menjadi warga negara secara kuat kuasa undang-undang. Jalan menjadi warga negara ni ada 3. Pertama, kuat kuasa undang-undang. Mak warga negara Malaysia, bapa warga negara Malaysia, anak kuat kuasa undang-undang adalah warga negara Malaysia. Jalan yang kedua adalah pendaftaran. Mak dan ayah, ibu pasangan berkahwin, tak ada rezeki dapat zuriat. Dia ambil anak angkat. Boleh jadi di Jabatan Kebajikan Masyarakat, boleh jadi rumah penjagaan. Jadi anak angkat itu dia kemudian mendaftar untuk memohon jadi warga negara. Jalan yang ketiga adalah melalui naturalisasi. Barangkali rakyat negara kita bertemu jodoh dengan pasangannya dari luar negara. Jadi pasangannya memohon. Proses itu kita panggil naturalisasi. Ini adalah 3 jalan. Jadi asal pokoknya adalah memasukkan satu perkataan itu. Namun pesanan dan nasihat Majlis Raja kami cermati. Jadi harus ada elemen kawalan. Apabila kita menerima seorang anak itu menjadi warga negara melalui pindaan ini, dia juga adalah warga negara ikut bapa dia. Dia juga warga negara ikut mak dia. Perlembagaan negara kita tak mengiktiraf dual citizenship, 2 warga negara. So what do we do? Kita harus pindah pula fasal berkenaan, termasuklah memasukkan satu lagi pindaan dalam yang sedang dibuat oleh Jabatan Peguam Negara, iaitu pada umur berapa si anak itu patut diberi peluang untuk pilih satu. Ya, itu prosesnya. Jadi pindaan ini mencadangkan pada umur 18. Kenapa 18? Kita nak konsisten dengan apa? Dengan Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Umur Dewasa 1971. Betul. Perlembagaan satu. Perkara warga negara ni secara 14, 15, 16, 19, 30. Ini semua fasa-fasa dalam perlembagaan mengenai warga negara. Tapi dia turut disokong oleh 13 akta lain. Kaedah dan peraturan dan segala macam. Jadi panjang syarahnya. Tapi isunya adalah elemen kawalannya di mana? Salah satu contoh, ketika dia mendapat 2 warga negara sejurus pindaan ini, dia juga diberi peluang pada umur 18 untuk membuat keputusan pilih salah satu. Itu antaranya. Satu lagi adalah sesuai dengan nasihat Majlis Raja-Raja juga. Apakah undang-undang ini bila kita lulus di peringkat Dewan Rakyat dan Dewan Negara, insya-Allah, pemakaiannya itu secara retrospektif ataupun secara kehadapan. Kalau secara retrospektif keturunan yang keberapa, jadi dia open the floodgate. Jadi tak ada lagi satu jaminan. Jadi pindaan ini akan ada cadangannya supaya pemakaiannya adalah satu generasi. Artinya kes Rani Kempen tadi, anaknya itu kuat kuasa undang-undang adalah warga negara. Tapi cucunya nanti harus mendaftar. Tidak lagi secara kuat kuasa undang-undang. Jadi itu menjadikan dia tidak dinafikan. Cucu dia, cicitnya tak dinafikan menjadi warga negara. Lagipun dia ada salah silah dia. Sebab mak dia sudah menjadi warga negara. Jadi niat kerajaan adalah mempermudahkan, bukan mempersulitkan. Tetapi tak boleh kompromis dari sudut kualiti dan nilai satu maksud istilah warga negara. Itu roh di sebalik pindaan yang kita nak buat. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya ingin mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas cadangan pindaan dan untuk memurnikan lagi perlembagaan mengenai kewarganegaraan yang bakal dibentangkan di Parlimen. InsyaAllah yang mengandungi pindaan yang cukup bagus dan dinanti-nantikan. Ya. Yang Berhormat Menteri, Datuk Seri Yang di-Pertua, isu stateless child pula, ya, memandangkan hal isu stateless adalah satu impak yang serius. Adakah pihak kerajaan telah membuat kajian dan sesi libat urus yang secukupnya dan mengambil kira pandangan dan cadangan semua pihak?
Dan apakah statistik warga stateless di Malaysia? Dan dari manakah mereka berasal? Adakah mereka ini orang Malaysia, contoh orang asli, orang asal, kanak-kanak yang dilahirkan oleh bapa Malaysia? Sikit aja soalan. Tetapi tidak sah taraf. Pada Menteri jawab panjang tadi. Tak, ni pasal Kesian stateless. dekat ahli-ahli yang lain. Stateless. Okay, last question. Apakah langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa pindaan-pindaan ini tidak akan meningkat bilangan warga stateless di Malaysia dan tidak akan memberi kesan buruk termasuk pelucutan kerakyatan kepada kategori anak-anak di Malaysia yang sudah terdedah kepada masalah kewarganegaraan termasuk anak-anak terdampar, anak-anak angkat dan luar nikah. Dan last mengenai warga negara dan PR status. Apakah prosesnya dan kenapakah ia mengambil masa terlampau lama? Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Susah nak dapat menteri. Terima kasih menteri datang sendiri menjawab soalan di Dewan Yang Mulia. Datuk Di-Pertua, terima kasih. Dia begini ya, stateless ni bahasa Inggeris, bahasa Melayu kita adalah seorang yang tidak bernegara. Jadi kalau seorang anak, bila kita proses permohonan warga negara, dia ada dua kategori je. Anak sah taraf, anak tidak sah taraf. Itu satu contoh ya. Baik. Boleh juga saya berkongsi dengan ahli-ahli Dewan. Saya baru setahun lah masuk pejabat ni kan. Dan dalam tempoh ini saya telah pun membuat keputusan permohonan warga negara berjumlah 11,500 permohonan telah saya buat keputusan. Yang betul, rekodnya begini. Mulai 2013 sehingga sekarang. Jangan tanya saya rekod sebelum 2013. Ya. Tapi KDN mula mengumpulkan rekod dan angka yang legitimate bermula 2013 sehingga 2023. Angka itu sekitar 140-an ribu. Jadi saya inherit, saya mewarisi angka ini. Ya. Jadi tetapi saya juga harus berkata benar bahawa kaki tangan dan anggota pegawai di KDN ini, mereka sangat committed, dedikasi. Dan daripada jumlah itu, yang berbaki, yang sedang kita uruskan adalah 49,000. 49,000. Jadi, kalau saya boleh berikan keputusan dalam average 10 ke 11,000, dia akan ambil masa 5 tahun juga untuk menyelesaikan sambil permohonan setiap bulan puratanya 1,000 pula. Baik. Isu stateless, saya memuji langkah yang diambil oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya nak rakamkan dalam Dewan ini. Kawasan pedalaman di mana masyarakat tinggal, kadang-kadang kelahiran itu tidak direkodkan. Ya. Parent tu tak pergi ke Jabatan Pendaftaran. Jadi mereka tinggal tak ada status dokumen, tak ada warga negara. Tapi Kerajaan Negeri Sarawak, dia mengambil inisiatif, dia tubuhkan jawatankuasa, dia minta Kementerian Dalam Negeri duduk sekali. Jadi kami ada jawatankuasa bersama. Jadi saya minta dengan Kerajaan Negeri Sarawak melalui menterinya, Datuk Hajah Fatimah, kumpulkan semua data. Dan mereka kumpulkan. Dan angka yang mereka kumpulkan adalah 1,500. 1,500 semua saya telah selesaikan keputusan pada tahun ini juga. Jadi mengetahui angka itu satu bab. Tetapi langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan jauh lebih bermakna kepada masa depan anak-anak yang tidak ada dokumen sama sekali. Tak cukup dengan itu, kami bawa Jabatan Pendaftaran Negara pergi ke kawasan rumah panjang. Baru 3 minggu lepas saya berada di Kapit, saya berada di Song, 3 rumah panjang. Kami pergi bersama dengan Jabatan Pendaftaran, set meja di kawasan rumah panjang yang ada 40-50 pintu. Mereka datang untuk menyelesaikan semua masalah dokumentasi. Ini cara baru kita bantu selesai masalah rakyat sementara kita berbahas dalam Dewan. Ya. Tak boleh ada jurang antara yang kita cakap dan yang kita buat. Ya, jadi ini yang komitmen yang kami berikan sekarang. Betul. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan. YB Haji Hussein. Saya faham tadi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Menteri. Saya macam faham tadi. Saya mohon pencerahan. Termasuk warga negara itu ialah satu generasi. Artinya generasi anak dan cucu. Ini yang saya persoalan ini lebih kepada yang di luar negara. Apa implikasi jumlah berapa ramai nanti yang kita expect ahli warga negara di luar negara
yang tidak berada di dalam negara, dan juga syarat antara kewarganegaraan ialah bahasa. Jaminannya macam mana? Terima kasih. Habis Menteri. Terima kasih. Sahabatlah sama saya Senator Hussein. Sejak zaman mahasiswa. Soalan yang bagus. Maksud pemakaian satu generasi adalah macam kes Surani Kempe. Anak dia tu, dia dapat warga negara secara kuat kuasa undang-undang lah. Istilah kita ni automatik lah. Ya. Baik. Tapi cucu Surani Kempe, satu generasi maknanya anak dia je lah. Cucu dia tak dianggap satu generasi lah. Itu generasi kedua. Apakah dia boleh mohon warga negara? Jawapannya boleh. Tapi melalui pendaftaran. Bukan melalui kuasa undang-undang 14.1b. Itu maksudnya. Sebab kita tak nak buka floodgate. Ya? Itu jadilah maka itu prinsip yang pertama. Prinsip kedua, kita tak mau pakai secara retrospektif. Toleh ke belakang. Kita tak nak. Baik. Itu juga elemen kawalan. Kenapa kita buat begitu? Majlis Raja-Raja dalam meneliti pembentangan yang dibuat oleh Peguam Negara dalam mesyuarat rasmi Majlis Raja-Raja, menasihatinya begitu. Jadi kebimbangannya begitu. Jadi kita address satu generasi, pemakaiannya adalah cara ke depan, bukan cara ke belakang. Jadi menjawab perkara sama ada berapa ramai lagi rakyat di luar. Baik. Kalau dia berada di luar, dia mohon. Itu asas kita nak terima atau tidak? Ada kes kita terima permohonan, tuan tubuh tu tak pernah pijak kaki di Malaysia. Yang tu kita tak lulus lah. Dia dah jadi warga negara luar. Tapi dia mohon juga. Tapi bila kita buat penelitian, tapisan, fizikalnya semua pintu masuk kita dan urusan rekod pasport tak pernah cop masuk sini. Dia tak pernah ada. Yang itu tak boleh. Walaupun dia boleh memohon, tapi kita tak akan itu. Contoh, bahasa. Bahasa ni jiwa bangsa. Perkara dalam perlembagaan, bahasa Melayu, bahasa utama. Bahasa rasmi. Bahasa lain boleh dipelajari, boleh dipertuturkan. Jadi, untuk menjadi warga negara, anugerah tertinggi, kita kata bahawa bahasa. Tapi bukan bahasa dalam peringkat yang kita faham, mempunyai pemahaman tinggi, nilai sastra Melayu lama, tak ada. Dia a simple conversation yang dia faham. Dan kita ada modul. Ya. Contoh. Ya. Apa khabar? Khabar baik. Ya, tinggal di mana? Di Pontian. Ya, begitu. Terima kasih sama-sama. Cukup. Dia ada modul dia, grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi grade lulus 3. Saya kata grade 2 kalau dia lulus pun tak apa dah. Saya pernah jadi pengurus ladang dulu sebelum jadi orang politik. Sebahagian pekerja saya ni kaum India yang duduk sudah lama tak faham bahasa Melayu. Tapi kita harus ada empati pada mereka. Kalau setakat dia faham, mudah, dia layak, dia bahasa. Apakah kita saja? Tak. Negara maju pun menguasai bahasa rasmi dia itu adalah prasyarat kelulusan. Bukan kita saja. Jadi, bila kita letakkan, bukan maksud mempersulitkan. Tapi lebih kepada menghayati perkara yang telah termaktub dalam perlembagaan yang menjadi kewajipan setiap rakyat Malaysia untuk faham, boleh bertutur, memahami bahasa Malaysia. Terima kasih. Memandangkan isu-isu yang penting dan juga membawa kenangan pada saya. Sewaktu saya di KDN dulu, saya benarkan satu lagi soalan tambahan. Siapa nak tanya? Okey, orang Sarawak lah. Orang Sarawak nak tanya. Ya. Okey, ini berkaitan dengan Sarawak. Saya faham bahasa itu adalah satu syarat juga, tapi saya percaya bahasa ini adalah untuk mereka yang datang dari luar negara. Tapi bagaimana, adakah bahasa ini juga dikenakan ke atas native of Sarawak? Mereka memang asal di Sarawak, tapi tak pandai berbahasa bahasa Malaysia. Apakah kaedah yang mereka boleh guna? Kalau bahasa jadi syarat dia, saya rasa mereka yang tidak pernah sekolah ni tidak akan dapat warga negara kalau keadaan dia begitu. Terima kasih. Dia harus dibezakan ni betul antara persepsi andaian kita dengan realiti. Bagaimana kita jelaskan 1,500 permohonan semua kita luluskan. Tak ada satu pun yang ketinggalkan. Maknanya kalau kita letak syarat sekalipun, never underestimate the wisdom of the people. Kalaupun mereka di luar, mereka faham. Ya. Walaupun ada satu dua memahami macam yang Wabi Senator Abun sebut, mungkin tak boleh lah cakap itu kan dah.
Tapi umumnya hal yang kita proses, perkara itu tak jadi kekangan. Tapi bayangkan kes yang macam kita sebut tadi kan, bapa luar negara, bahasa pertuturan bahasa Inggeris. Mak bertemu jodoh di sana, anak lahir di sana. Tak pernah bercakap bahasa Melayu. Dan the moment dia kemukakan permohonan, dia kena adalah sikit inisiatif. Sementara kita kata grading dia tidak memberatkan, mudah, tapi itu tetap kita nak cadang. Ni baru cadangan ni, belum jadi lagi. Jadi terpulang ahli yang berhormat nak sokong atau tidak, perlu atau tidak syarat bahasa sebagai prasyarat. Kalau berhormat kata tak perlu, yang berhormat yang buat keputusan nanti. Ya, itu maksudnya. Pada kami, pada kerajaan hari ini, kita berpendapat bahawa seperti mana juga amalan sebahagian daripada negara maju, Amerika Syarikat, Singapura, United Kingdom, syarat bahasa. Tiba-tiba Malaysia ni, kerana kita kata ada native yang tak boleh kuasai, maka tak payahlah, we do away with it, misalnya. Tak boleh lah. Kena ada minimum konsensus di kalangan kita sebagai bukti ketaatan kita kepada negara dan mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri. Satu jawapan mantap. Seterusnya saya menjemput suara anak lelaki. Terbaik sahabat semua. Itu dia sebentar tadi ya kita mendengar jawapan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Begitu jelas, ya begitu padu sekali, difahami dan kita percaya ya walaupun ada percanggahan pendapat, tapi sebenarnya bagi saya sendiri ini adalah perkara penting ya untuk dimasukkan sebagai prasyarat, khususnya mereka yang seperti yang disebut tadi yang bukan lahir dalam negara kita, dari negara luar ya, ibunya bertemu jodoh dengan orang asing, ya, ada anak-anak yang langsung tidak berbahasa. Sekurangnya kalau mereka memohon untuk jadi warga negara, ya sekurang-kurangnya mereka kena ya memahami, kalau tidak pun sekali bertutur ya memahami, dan kalau boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Ini antara perkara yang harus dimartabatkan, yaitu bahasa Melayu. Ya, jadi terima kasih, itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.